Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Tajuk pada pagi ini ialah 4 golongan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang saya baca tadi di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat 69, yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita dah sebut ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah taat mutlak. Sama ada kita suka, kita bersetuju atau tidak bersetuju, wajib kita kena taat Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi, para anbiya, nabi dan rasul, dan orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas kepada kita, hanya 4 golongan ini sahaja yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, nabi dan rasul, golongan siddiqin, golongan syuhada dan salihin. Kita akan bahas dalam arti kata, kita memang tak boleh jadi pun nabi atau rasul, sebab berdasarkan ayat Quran Al-Ahzab ayat 40, dah tak ada nabi dan rasul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin boleh atau tidak, kita dengar sikit. Syuhada, ataupun yang keempat, salihin. Kalau salah satu, kalau kita digolongkan oleh Allah dalam salah satu golongan tadi, alhamdulillah, golongan yang berjaya, golongan yang diredai Allah Subhanahu. Baik, yang pertama kita dengar sikit, yang ini golongan para anbiya, nabi dan rasul. Kita semua sedia maklum, nabi mendapat wahyu, tetapi dia hanya beramal untuk dia sahaja. Sebahagian berpandangan sedemikian. Rasul mendapat wahyu, dibimbing dengan wahyu, tapi untuk dia beramal dan dia mengajak manusia kepada Islam. Banyak pandangan, saya bukan nak bahas detail bab tu. Dan kita perlu fahami, jumlah para nabi ini ramainya 124,000 orang. Rasul 313.
Dari kalangan para rasul-rasul yang mulia itu 313, ada 5 rasul yang dikategorikan, diletak oleh Allah sebagai ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum, dalam surah Al-Ahqaf surah ke-46 pada ayat 35. Ini dalil wujudnya ulul azmi. Siapa mereka? Kenapa dikatakan ulul azmi? Ya? Karena mereka ini senantiasa tabah di dalam menempuh kepayahan berdakwah dan sebagainya. Maka Allah puji mereka. Walaupun perkataan disebut maka bersabarlah. Sabar sebenarnya dalam sini, ayat ini, ada ulama menyatakan bukan sabar seperti biasa, tetapi tabah. Dia ada perbezaan sabar dengan tabah. Tabah ni adalah golongan ulul azmi. Tabah ni umpama kita menanam sebuah pokok durian musangking. Mungkin boleh makan hasil musangking ini 25 tahun yang akan datang. Tetapi kita tetap menjaga pokok tersebut, bajakan dia, siram air dan sebagainya. Sebagai contoh, kita dah 20 tahun kita meninggal dunia, 5 tahun kemudian orang lain yang makan. Itu tabah. Kita pun tahu mungkin kita tak akan ada peluang untuk memakan musangking. Kata itu contoh, 25 tahun baru dapat hasil. Itu tabah. Kita siram pokok, kita bubuh baja dan sebagainya. Ulul azmi begitulah mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, 5 je. Ulul azmi. Kerana mereka ini tabah, dalam bahasa Inggeris steadfast. Steadfast itu makna tabah. Dia berbeza dengan sabar. Sabar ni kata ulama, sabar ni dalam kita berhadapan dengan penderitaan. Tabah ni makna beza. Dia terus berjuang walaupun susah, walaupun payah, walaupun hasil belum dicapai. Ada bezanya. Jadi dalam ayat tadi Allah memperingatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi, maka hendaklah kamu tabah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ulul azmi sebelum kamu minar rusul, dari kalangan para rasul, Ibrahim, Musa, Isa dan Nuh. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu bermohon kepada Allah supaya disegerakan azab. Terhadap siapa? Terhadap musuh-musuh kamu. Jangan. Kamu kena banyak tabah. Itu ulul azmi. Nabi 124,000, Rasul 313, ulul azmi 5 orang. Dan kembali pada tadi, kesemua mereka ini sifat-sifat mereka memang hebat. Mereka senantiasa sidik, benar. Mereka juga amanah. Kalau kita sebut benar, makna mereka tidak pernah berdusta. Amanah, mereka tidak khianat. Mereka juga menyampaikan tabligh. Mereka menyampaikan. Mereka mustahil Nabi dan Rasul ini menyembunyikan. Tidak. Kita ada kitab kat sini. Kita tengok. Bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tabligh. Dia telah menyampaikan keseluruhan apa yang terkandung dalam Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Ini kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus. Pada muka surat 162 insya-Allah. Al-Maidah surah ke-5 ayat 67. Tuan-tuan dan puan-puan dengar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu yang datang dari Tuhanmu. Jika tidak kamu lakukan, nescaya kamu belum menyampaikan risalahnya, risalah Allah. Dan Allah akan memelihara kamu daripada kejahatan manusia. Dengar huraian. Dia kata di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan semua yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Tidak boleh disembunyikan atau ditinggalkan satu ayat pun. Jika tidak berbuat demikian, maka bererti belum menyampaikan risalah Allah. Hal ini telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dengan sebaik-baiknya, iaitu menyampaikan Alkitab Al-Quran dengan lisan dan tulisan pada sahabat-sahabat baginda. Tuh. Nah, mereka ini benar, amanah, mereka telah menyampaikan, dan mereka juga bijaksana. Mereka tidak bodoh, mereka adalah golongan yang bijaksana. Itu sifat yang wajib ada pada mereka empat: benar, amanah, menyampaikan, dan juga yang keempat, bijaksana. Mustahil Nabi dan Rasul ini pendusta, pengkhianat. Yang ketiganya menyembunyikan fakta-fakta. Yang keempatnya bodoh. Ini golongan yang Allah menyatakan di antara golongan yang mendapat keredaan Allah. Nah, baik, habis. Yang keduanya ialah wasiddiqin. Di antaranya yang kita ingat ialah Abu Bakar Siddiq. Cuba dengar apa makna siddiq. Siddiqin ialah orang-orang yang amat benar dalam imannya, bagaimana zahirnya, begitulah batinnya. Sebab tu saya sebut tempoh hari, orang yang menyatakan walaupun kami tak tutup aurat, kami tak solat, hati kami baik kan? Beruk, dia jadi beruk pula kan. Hari ni rakam Facebook, first time dia orang akan tengok sampai 3 telefon depan saya kan. Dia tak tahu mungkin yang sama, kan nampak macam orang yang sama. Baik. Itu satu kenyataan yang saya bimbangi boleh menjejaskan akidah. Kerana kita mempermain-main, mempersenda-sendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak solat pun, saya tak pernah kacau orang. Saya tak pernah hasad dengki. Hati saya baik, janji hati baik. Cuba dengar tadi, siddiqin apa makna? Ya, ini orang-orang yang amat benar dalam imannya, kepercayaannya. Bagaimana zahirnya, begitulah batinnya. Makna dia datang pada hati. Batin, hati dalam batin. Bila hati elok, yang dizahirkan elok. Oh, batin dia cukup percaya solat adalah kewajipan ke atas aku, dia mendirikan solat. Tu baru betul. Oh, aku wajib kena menutup aurat. Itu baru betul. Dia datang pada hati. Bila hati elok, insya-Allah semua elok. Kalau hati tak elok, yang dizahirkan pun tidak elok. Sebab tu saya dah baca hadis riwayat Abu Daud. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang rupa parah dan harta kita, sebab dia yang kurnia kepada kita. Tetapi yang Allah nak pandang, yang Allah nak lihat ialah hati dan amalan kamu. Apa yang kita zahirkan, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya berpunca ianya daripada sumber hati. Kalau orang yang beriman siddiqin, itu contoh dia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, masya-Allah. Ketika Nabi pulang daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi bagi tahu, semalam aku daripada Mekah ke Madinah, minta maaf, ke Palestin. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pagi ni aku pulang semula. Siapa nak percaya? Abu Jahal dengar, best.
Ini peluang akulah. Cepat-cepat dia pergi ke rumah Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Abu Bakar, keluar ni. Ini latest news. Berita terkini. TV3. Apa dia Abu Bakar kata? Engkau percaya tak? Kalau semalam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, pagi ini pulang semula ke Mekah, kau percaya? Ni cerita apa dia tanya? Kawan kau lah Muhammad tu. Muhammad kata sedemikian. Kalau Muhammad kata sedemikian, jangan kata daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjid Putrajaya pun aku percaya. Nak bagi hilangan tu. Itu siddiq. Masya Allah. Jadi maknanya di antara pengertian orang yang memiliki sifat siddiq sebagai siddiqin ini ialah mereka menerima dan membenarkan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Maksudnya keyakinan itu adalah kesempurnaan keimanan. Kalau kita tak yakin, kita tidak amal, maknanya belum sempurna keimanan kita. Al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Keyakinan itu ada kesempurnaan iman. Tengok Saidina Abu Bakar, walaupun dia dengar daripada mulut Abu Jahal, tetapi yang menyampaikan kepada Abu Jahal ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terima terus. Bukan 100% dia percaya, 200%. Ini siddiqin. Agak-agak kita ada tak sifat ni, Jam? Kita baca ayat Quran, kita baca dalil hadis pun ada yang tak nak dengar. Kan? Kita berhujah dengan Quran hadis pun dia pelih lagi kita. Allah letih. Siddiqin. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cuba kita imbas mula ketika Nabi menyatakan, aku diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah ke Madinah. Siapa yang akan menemani aku? Dia dulu angkat tangan. Allahu Akbar. Keyakinan beliau begitu tinggi. Tu dua contohlah. Kisah Isra' wal Mi'raj dan Hijratul Rasul. Beliau terlibat. Dia angkat tangan, aku akan menemani kamu. Tu dia. Tinggal tanah air, tinggal keluarga dan sebagainya. Keimanan yang tinggi, inilah sifat golongan siddiqin. Apa dia? Mereka menerima dan membenarkan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Sebab itu ada ulama menyatakan golongan seperti inilah yang sanggup berkorban apa sahaja untuk Islam. Walaupun terpaksa menderita, walaupun terpaksa berhijrah, mereka akan lakukan. Ada satu sikit tu. Okey, clear. Boleh tuan-tuan? Udah, sound dia tak betul. Okey. Tak ada tulis apa-apa pun. Yang ni Facebooknya. Facebook nampak orang yang sama. Tu pasal apa sound pula tu. Okey. Baik. Saya bukan kira live ke, saya cakap yang biasa je. Saya anggap peringkat mula awal lah, permulaan dulu 2 hari 3 hari pertama saya rasa kekok. Sekarang tak kekok. Saya nampak macam tuan-tuan dan perempuan depan saya semua. Saya imagine as if 10,000 orang depan saya ni. Ni yang tengok hari ni 10,000 orang. Termasuk tuan-tuan dan perempuan. Yang di tempat kerja. Masya Allah. Sekarang tak kekok dah. Sebab tu saya sebut ni. Ada apa silap sikit saya baca pula. Tu cerita dia. Okey. Baik. Jadi maknanya mereka ini sanggup
berkorban, menderita, bahkan berhijrah. Hijrah bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasuli thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Semalam saya baca ayat ni. Awak Ustaz asyik baca ayat sama, modal dah nak habis. Hari ni hari ke-48 ni. Saya ada lebih kurang 50-60 tajuk. Habis tak ada tajuk, kita buat tafsir InsyaAllah sampai 10 Jun. Sebab PKP sampai 10 Jun. Mungkin kita berhenti hari raya aja. Hari raya aja. Lepas tu kita sambung semula. Dah tak boleh pergi kerja. Guru-guru, cikgu-cikgu yang tak ada kerja, tengoklah sikit, kan? Mana tahu ada manfaat untuk kita bersama. Belum pernah dengar lagi. Ustaz ni, ustaz ni hujah dia Quran hadis lah. Tak pernah dengar pula. Tak pernah keluar TV. Macam ni punya handsome pun TV tak jemput. Cerai punya TV. Kan? Cerita dia. Nah, baik. Jadi makna ayat saya baca Al-Hujurat ayat ke-15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dalam masa yang sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu. Kerana keyakinan inilah mereka berjihad dengan harta mereka ataupun nyawa mereka di jalan Allah. Apa Allah sebut? Ulaika humus shadiqun. Mereka inilah, kata Allah, golongan yang benar-benar beriman. Sayyidina Abu Bakar di antara golongan siddiqin, menerima dan membenarkan perintah Allah dan perintah Rasul dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, golongan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wasyuhada. Semalam jihad semalam. Semalam jihad. Golongan yang memperjuangkan agama Islam, berjuang untuk mendaulatkan sebuah negara Islam, melindungi umat Islam. Itu satu perjuangan yang hebat. Jihad di jalan Allah. Kadang-kadang masih ada yang keliru. Apa dia itu jihad di jalan Allah, Ustaz? Ustaz dah buat kerja dakwah tu? Belum lengkap. Sebab jawapannya dalam hadis muttafaqun alaih. Ditanya apa dia jihad fisabilillah ya Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Cuba dengar. Dan sesiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Kalimah Allah ialah agama Islam. Dan agama Islam sumbernya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana-mana perjuangan untuk mendaulatkan agama Islam, melaksanakan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya, itu yang dikatakan jihad di jalan Allah. Kalau sekadar suruh orang solat saja, datang dengar kuliah, baca kitab, belum komplit. Kena cakap semua. Kita mengajak umat manusia untuk meletakkan Islam sebagai agama yang paling tinggi. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan kalimah Allah itu yang paling tinggi. Kalimah Allah bermaksud agama Islam. Yang mana sumber agama Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang memimpin umat manusia. Boleh dah ni? Nampak senyap ni semua? Ngantuk lah tu. Boleh? Itu cerita dia. Jadi golongan syuhada, di mana mereka memperjuangkan agama Allah. Ada sebahagian mereka yang terkorban.
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwas bal ahya walakin la tash'urun. Semalam kita baca juga ayat ni, Al-Baqarah 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur kerana memperjuangkan agama Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup, cuma kamu sahaja, yang kata Allah, yang tidak menyedarinya. Syuhada yang Allah redha. Dan sekali lagi kita ulang, penghulu segala syuhada ialah Saidina Hamzah, gugur di dalam perang Uhud. Sayyidus syuhada Hamzatu thumma rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Rawahul Hakim. Dr. Suqadawi meletakkan hadis yang mulia ni dalam kitab beliau. Penghulu segala syuhada, yakni orang yang mati syahid, ialah Sayyidina Hamzah. Kemudian siapa yang akan menyertai beliau? Seorang lelaki yang bangun lantas menuju, yakni dia bangun, dia pergi kepada siapa? Kepada pemimpin yang zalim, lalu disuruh serta dilarang pemimpin yang zalim tersebut bunuh dia. Dia dibunuh oleh pemimpin yang zalim. Dia akan menemani Sayyidina Hamzah. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Hadis Abu Daud. Jihad paling utama ialah menyatakan perkara yang benar di hadapan pemerintah yang zalim. Kita bangun, kita pergi jumpa PM. The do's and the don'ts. Ini boleh buat, ini tak boleh buat. Kalau PM bunuh kita, kita bersama dengan Sayyidina Hamzah. Tapi PM yang ke-8 ni memang berbeza dengan yang sebelumnya. Never before in Malaysian ataupun Malaysian history. Seorang Perdana Menteri, the Prime Minister dia ni recite prayer. Baca doa. Oh, ni kira hebat. Hebat. Ni 18 Mei ni, ingat ni, tarikh keramat ni. Tak tahulah Datuk Keramat ke Taman Keramat ke, tak tahulah. Nak buat undi tak percaya pula dah. Aduh. Kenapalah golongan ini? Tolonglah. Kita utamakan negara rakyat. Sekarang ni kita dengan COVID-19 belum selesai. Negara dah jadi lintang pukang, ekonomi dah kelang kabut dan sebagainya. Ni baru nak mula balik, nak bagi jadi baik. Kalau berlaku pula perubahan, kelang kabut pula. Keluar pula manifesto yang baru pula. Kerajaan yang PM ke-8 ni tak ada manifesto. Tapi yang pelik, tak ada manifesto boleh buat macam-macam benda. Yang ada manifesto tak buat benda pun. Ni orang kata, ustaz, ni apa cakap politik? Memang dah betul. Kan? Kalau saya nak sebut, saya boleh sebut berpuluh yang mereka tidak tunaikan, yang sebelum ini diwar-warkan dalam ceramah-ceramah politik, kempen pilihan raya. Di antaranya, tol nak turun, minyak RM1.50. Malam ni menang, esok turun. Tak apa yang turun, dia orang yang kena turun. Jadi kalau kita nak bersama-sama, Sayyidina Hamzah ada tugas. Masya Allah. Jadi makna golongan syuhada, mereka memperjuangkan Islam dengan jiwa dan raga mereka. Jangan bagi raga aja. Bagi raga, tahu raga nak bubuh durian, itu tak mau. Pinjaman samurai, pinjaman ninja belum ada. Itu ceritanya. Jadi itu yang ketiga, golongan yang diredai Allah ialah para syuhada. Wasyuhada, akhir sekali, wassalihin.
Kalau yang pertama kita tak boleh jadi, yang kedua tak boleh jadi, yang ketiga pun tak boleh jadi. Nak mati syahid macam mana? Takut. Kita ceramah pun kita tak berani menyatakan kebenaran. Kita dah diberi peluang dah atas mimbar Jumaat tu, pun tak bercakap yang betul. Asyik nak jaga kepentingan periuk nasi, jam. Minta maaf lah. Dalam satu pertemuan kami dengan para asatizah, para ustaz-ustaz ni, kesimpulan yang kami buat, kenapa negara Malaysia ataupun kenapa umat Islam di Malaysia tidak menyokong perjuangan Islam. Ustaz-ustaz dengarlah. Ini yang kami buat kesimpulan. Kerana para pendakwah-pendakwah di Malaysia ni kurang tekankan soal kepimpinan Islam. Biar orang cakap politik, Allah ajar pemimpin yang macam mana yang Allah redha. Pemimpin yang macam mana ataupun manusia macam mana yang layak menjadi pemimpin. Tetapi bila perkara ini tidak ditekankan, tuan-tuan dan puan-puan tengok sendirilah dalam TV. Mana ada cakap? Cakap membuat keluarga. Asyik-asyik salahkan mak bapak. Ini salah mak bapak, ini salah ibu dan bapa. Tanya saya, tidak, salah kepala bapak. Kepala bapak pun salah. Kepala bapak pemimpin. Ibu bapa juga, ya, dipersalahkan. Pendidik juga kita boleh salahkan mereka. Tapi kalau pendidik dan ibu bapa dah buat yang terbaik, kalau kepala bapa, pemimpin tidak baik, rakyat jadi tidak baik. Pemimpin itu termasuk ulama, para pendakwah. Sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas, al umara wal fuqaha. Athar sahabat, seorang sahabat yang mengeluarkan kata-kata masyhur ini. Dua golongan manusia ini, sekiranya mereka baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Kalau mereka tidak baik, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Siapa mereka? Al-umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Tetapi kerajaan yang ada hari ini, peringkatan nasional, berbeza. Sekarang kita dah gabung. Dan insya-Allah Menteri Agama perlu dikonsult, perlu ditanya, dirujuk. Bila ulama tegas, pemimpin jadi baik. Ini haram Datuk Seri, ini haram Tan Sri, jadi baik. Seluruh rakyat jadi baik. Tetapi bila tidak ditekankan soal pentingnya kepimpinan Islam, sebab tu orang Melayu bila cakap politik sikit, ini politik. Ayat Quran banyak. Nak tolak Quran nak jadi apa? Cuba jawab tengok. Tolak satu huruf Quran jadi apa? Pergi tanya ustaz-ustaz yang tak nak cakap politik ni. Tanya, apa hukum tolak satu ayat Quran? Di antaranya kita menolak ayat tentang kepimpinan Islam. Jadi apa kepada akidah kita? Allah sebut dalam Quran. Itu cerita. Boleh? Yang ketiganya ialah golongan syuhada. Akhir sekali, wassalihin, golongan yang saleh. Siapakah yang dikatakan golongan yang saleh? Harap-harap kita semua, seluruh umat Islam di Malaysia ini tergolong dalam golongan salihin. Dia ada banyak makna soleh ni. Mana tadi buku saya? Ada satu, saya bagi 3 makna. Salihin ni di antaranya bermaksud golongan yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Itu salihin. Golongan yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, itu golongan salih. Dalam ni dia sebut salihin. Mana dia pula dah? Minta maaf. Kita cari sikit. Ke surat 27. Hari ni modal nak habis dah. Salihin, orang-orang yang baik jiwa dan amalnya serta sentiasa melaksana dan memelihara ajaran agama Allah, segera memohon ampun kepada Allah sekiranya mereka terlanjur melakukan kesalahan dan dosa. Masya Allah.
ini golongan yang soleh. Panjang sangat ustaz, tak boleh ingat. Tak ingat pun sudah, bukan tuan-tuan nak ceramah. Kan? Yang paling mudah ingat, salihin adalah golongan yang berilmu dan beramal dengan ilmunya, ataupun golongan yang taat serta patuh kepada segala perintah Allah. Tuan-tuan, muslimat, golongan inilah yang dijanji oleh Allah. Allah akan beri kuasa memerintah, mentadbir muka bumi dia. Kena ingat ni, the universe atau this universe belongs to Allah. Alam ini milik Allah. Macam PM lah. PM, bila jadi PM, dia ada satu eksklusif, kuasa eksklusif. Dia panggil prerogatif. Dia lantik seorang yang bukan ahli politik menjadi senator, kemudian dilantik menjadi menteri. Contoh Menteri Agama. Menteri Agama dulu orang politik. Menteri Agama sekarang bukan orang politik, tapi dia berilmu sesuai dengan jawatan yang nak diberi kepada dia. PM boleh lantik. Ni saya dah sebut banyak kali nama PM ni. Mungkin yang terpanjang lah. Lepas PRU 15 ke pula, pembantu kepada Menteri Agama, bagi bidang dakwah lah. Ataupun lantik saya lah jadi Yadim ni lah. Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Kan? Cerita dah. Contoh, walaupun saya bukan orang politik, ustaz biasa, dia ada kuasa, dia boleh lantik jadi senator, jadi menteri. Allah pun sama. Ini bumi dia. Dia bagi kepada haprak-haprak macam USA, Jerman, France semua ni. Sementara je takkan kita tak percaya hadis Nabi. Islam akan menguasai di seluruh pelosok bumi. Dan golongan yang ketika itu yang akan diberi kuasa mentadbir, mudah-mudahan kita dapat melihatnya. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Itu ayat dia. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 105. Yang bermaksud, sesungguhnya bumiku ini, kata Allah, akan kuwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, di mana mereka taat serta patuh kepada segala perintahku. Yakni suruhan mereka buat, mereka laksana. Bukan solat, puasa, zakat, haji ya Tuhan suruh buat. Laksana hudud, laksana qisas, laksana muamalah Islam, sistem pendidikan Islam, sistem perundangan Islam, sistem pemerintahan Islam. Sebut apa saja, sebab agama kita agama yang sempurna. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai', surah An-Nahl surah ke-16 di pertengahan ayat 89. Kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa yang kamu ingin tahu tentang kenegaraan, tentang perbatasan, border, negeri sama negeri atau negara sama negara, semua dalam Quran. Datang rumah saya tunjuk indeks Al-Quran. Cuma saya tak ada kemampuan untuk mengingati semua. Bukan soal perundangan saja, Islam aja, pendidikan. Ini kita duk kempen pergi baca buku sipulan-sipulan penulis kapir. Dapat manfaat ke tuan-tuan? Cuba saya tanya. Dulu saya ni history dapat cemerlang, history, sejarah. Saya belajar sampai saya boleh ingat tarikhnya, tahunnya, siapa. Apa faedah? Contoh, saya belajar tentang Haji Misai Kontut. Tahu Haji Misai Kontut? Hitler. Apa faedah? Sahabat Nabi Hanzalah, siapa dia? Aku pun tak kenal. Nasib baik jadi ustaz ni baru kenal. Hanzalah, seorang pemuda yang baru kahwin. Masya Allah. Dia sanggup meninggalkan isteri dia semata-mata nak memperjuangkan agama Allah. Cuba baca Hanzalah. Jarang ada orang nama Hanzalah. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia bunuh bapa dia sendiri dalam perang Badar. Dia putuskan hubungan silaturahim
Jangan asyik baca tak boleh putuskan hubungan silaturahim, tak masuk syurga. Kalau berlaku pertembungan akidah boleh. Ini doa asyik baca la yadkhul jannah qati'un, hadis Bukhari. Tak masuk syurga siapa yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini anak bunuh bapa. Mujadalah surah ke-58 ayat 22. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, menyenaraikan Abu Ubaidah Al-Jarrah salah seorang ahli syurga kerana dia tergamak dan sanggup bunuh bapa dia sendiri. Hebat apabila berlaku pertembungan akidah. Islam aja semua. Bukan agama kita agama yang sempit. Bukan perundangan semata-mata. Muamalah jual beli, sistem pendidikan, sebut apa saja, sistem kemasyarakatan. Betul sakit dada lagi, sakit jantung balik awal habis hari ni lah. Kan? Tu cerita dia. History tarawih. Tarawih tawarih bukan tarawih. Tarawih ni sembahyang. Tawarih kot Melayu kata dulu. Sejarah sekarang ni kita sebut sejarah. Jadi ceritanya begitu. Maknanya golongan ini dikatakan oleh Allah akan menguasai bumi. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 15. Kalaulah kita semua, kesemua kita ada sifat taat serta patuh pada segala perintah Allah, suruhan kita laksanakan, larangan kita tinggalkan, masya-Allah, jadilah jadi golongan solehin. Tak jadi siddiqin pun tak mengapa, tak jadi syuhada pun tak mengapa, tapi kita senantiasa taat, kita akan bersama-sama dengan golongan ini. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah menyatakan mereka inilah sebaik-baik teman bagi kamu. Boleh? Jadi cukup dah untuk hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung peristiwa-peristiwa agung yang berlaku di bulan Ramadan. Yang ni saya belum sentuh lagi, tapi kemungkinan benda yang agak samalah, cuma ada 3 peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi seperti biasa, insya-Allah, siapa yang ingin infak, menafkahkan sebahagian kecil harta benda untuk ataupun kepada tahfiz mutmainah, boleh berbuat demikian. Akaun nombor tertera di skrin. Saya suka kalau tuan-tuan dan perempuan straight ke Maybank. Kalau isu apa-apa tuan-tuan nak beritahu, senang kami nak trace. Kalau bank lain tu sulit sikit macam saya ambil, tapi terpulanglah yang mana convenience untuk tuan-tuan dan perempuan. Tahfiz mutmainah Maybank 55-205-970-3378. Kemudian aku dan Al-Quran, kaedah yang saya belajar, kita boleh jadi bomo sendiri, kita tiup kat air, kita minum sendiri setiap pagi sebelum kita makan benda-benda lain, insya-Allah. Yang ketiganya ialah umrah. Bersama Bushra Holidays Sdn Bhd, kalau diizinkan Allah 25 November hujung tahun ni. Sedihlah tahun ni tak ada orang buat umrah di Mekah. Masya-Allah. Itu pun wallahu alam ada atau tidak. Yang keempatnya top stevia. Paling top. Ni kesihatan. Boleh contact. Do not hesitate. Jangan teragak-agak lagi, call 0103148996 saudara Mus. Akhir sekali TM Catering. Kalau esok tuan-tuan yang di persekitaran utara ni, Sungai Petani, especially Sungai Petani, kalau nak buat kenduri kahwin atau tuan-tuan nak kahwin seorang lagi ke, boleh, kami ada catering. InsyaAllah masakannya memang alhamdulillah sedap, berkualiti, harga boleh dirunding. Catering yang samalah yang duk supply makanan kat kami dah masuk tahun ke-11. Dan akhir sekali, jangan lupa subscribe channel YouTube Ustaz Syarilong Original. Jadi terima kasih kepada semua. Saban hari, setiap hari saya kempen infak. Memang ramai yang bagi. Saya ingat tak kurang pada 20-30 orang. Kadang-kadang orang yang sama. Masya Allah. Terima kasih.
keampunan yang saya pinta daripada Allah Subhanahu wa taala, ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.